الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung pengajian kitab Sunan Tirmizi. Pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan bab fiman yatlubu bi ilmihi dunya. Bab berkenaan dengan orang yang menuntut ataupun mencari dunia dengan menggunakan ilmu. Ilmu maksudnya di sini ilmu agama. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال أخبرنا أمية بن خالد أخبرنا إسحاق بن يحيى بن طلحة حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه رواية daripada Ka'ab bin Malik qala Ka'ab bin Malik kata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma liyujariya bihil ulama'a, sesiapa mencari ilmu tujuannya untuk bertengkar, jidal dengan ilmu tu terhadap alim ulama. Dia belajar ilmu ni, tujuan dia nak berdebat, nak munazarah dengan alim ulama, nak tunjuk pandai. Tujuan tu dia belajar ilmu agama tu, au liyumariya bihis sufaha, ataupun dia nak berdebat dengan orang-orang jahil dengan menggunakan ilmu tu. Yumari maksudnya mujadalah dengan orang jahil. Wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, dan melalui ilmu tu boleh memalingkan muka-muka orang ramai kepadanya. Maksudnya nak ambil tumpuan daripada orang ramai, nak cari perhatian daripada orang ramai dengan mempelajari ilmu tu. Dengan ilmu tu adkhalahullahu an-nar, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam api neraka. Jadi hadis ni memberi gambaran kepada kita supaya kita belajar ilmu agama ni mesti tujuannya untuk mencari keredaan Allah. Itu saja. Tidak boleh ada tujuan-tujuan lain. Ada sesetengah dia belajar ilmu agama, tujuannya dia nak berdebat dengan orang-orang alim, nak tunjuk pandai di hadapan orang jahil, dan nak menarik perhatian daripada orang ramai, nak suruh orang kata dia ni pandai dan sebagainya. Kalaulah ada tujuan-tujuan lain selain daripada mencari keredaan Allah, belajar ilmu agama tu juga akan membawa orang tu masuk neraka. Hadza hadisun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi, ay min hadzal tariqi. Hadis ni mengenali melalui tariq ni, hadis ma'ruf. Wa Ishaq bin Yahya bin Talhah laysa bizakal qawi, laysa bizakal qawi ay dha'ifun indahum, ay inda ahli hadis. Dalam sanad ni
ada Ishaq bin Yahya bin Talhah. Ishaq bin Yahya tu rawi dhaif di sisi muhaddisin. Tukullima fihi min qibali hifzihi, dipertikai padanya pada Ishaq dari sudut ingatan dia. Jadi maksudnya di kalangan muhaddisin ada pertikaian. Sesetengah muhaddisin kata dia ni kurang ingatan dan setengah muhaddisin pula kata tidak. Jadi ada khilaf. Begitu. Itu dinamakan rawi mutakallam fih. Apa hukum riwayat daripada rawi mutakallam fih itu? Jadi di sisi muhaddisin, rawi dipertikai dari sudut ingatan ni diterima sebab pada awal Sunan Tirmizi dulu kita dah baca, mungkin beberapa tahun lepas, mungkin juga dah terlupa, dah banyak tahun dah kan, daripada mula ni sampai ni jilid 7 dah ni di Masjid Telipok lagi, PKP cuti 3 tahun dah lupa dah. Jadi dalam awal Sunan Tirmizi, mungkin bab yang ketiga, di situ Imam Tirmizi dah sentuh bab ni. Rawi mutakallam fih ni, Imam Tirmizi bawa contoh dengan rawi Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dia ni saduq. Saduq maksudnya di sisi muhaddisin, saduq ni alfazut ta'dil, lafaz ta'dil. Ada ilmu, satu ilmu di dalam hadis ni, ilmu jarah ta'dil. Jarah maksudnya mensifatkan seseorang rawi dengan sifat tidak siqah, tidak adil. Ta'dil maksudnya mensifatkan seseorang rawi dengan sifat adal, siqah, yang dipercayai. Jadi saduq yang Imam Tirmizi sebut Abdullah bin Muhammad bin Aqil tu, saduq ni min alfazit ta'dil, daripada lafaz ta'dil, dan darajat dia rendah sekali. Ada 5 ataupun 6 darajat ta'dil tu. Rawi diberi dengan lafaz saduq ni, peringkat dia bawah sekali. Tapi bila kata saduq, rawi tu keadaan dia hanya ingatan dia kurang, itu saja. Rawi itu sebenarnya adal siqah. Adal siqah apa makna? Rawi muslim mukallaf, menjauhi diri daripada dosa besar dan dosa kecil, dan juga menjauhi daripada kefasikan. Rawi bersifat sedemikian itu dalam istilah muhaddisin panggil rawi adal, rawi siqah. Mudah kita dah sebut ni rawi yang dipercayai. Hanya keadaan dia tidak akan tipu riwayat, tidak akan bohong riwayat, siqah, dipercayai. Jadi bila kata saduq, rawi itu adal, siqah, dan tidak muttaham bil kadzib, tidak dituduh rawi itu sebagai rawi bohong, tidak. Jadi Imam Tirmizi kata Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni saduq, dan berkenaan dengan dia ada ulama muhaddisin pertikai. Waktu kulli ma fihi min qibali hifzihi, sama dengan jumlah kita baca sebentar tadi. Di segi ingatan dia ada pertikaian di sisi muhaddisin. Jadi bila rawi itu dipertikai di segi ingatan dia, riwayat daripada dia tu boleh terima ataupun tidak. Berkenaan dengan tu, Imam Tirmizi berdalilkan dengan pandangan Imam Bukhari. Imam Bukhari kata apa dalam bab tu? Imam Ishaq bin Ibrahim, imam masyhur dalam mazhab Zahiri, dan Imam Humaidi, imam hadis terkenal, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab Hanbali. 3 imam.
ketiga imam ni tu guru Imam Bukhari. Kalau kita tengok dalam kitab Sahih Bukhari, Babu Bada'il Wahyi, dalam bab tu haddatsana al-Humaidi. Nama Humaidi mai dulu. Humaidi tu guru Imam Bukhari. Ishaq bin Ibrahim, dalam Bukhari banyak Imam Bukhari bawa haddatsana Ishaq bin Ibrahim, maknanya tu guru Imam Bukhari juga. Imam Ahmad bin Hanbal, tu guru Imam Bukhari. Tiga tu guru Imam Bukhari. Mereka ni Imam Bukhari kata yahtajjuna bihadits Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dengan hadis Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni mereka berhujjah dalam ahkam. Jadi Imam Bukhari terima rawi kurang ingatan tu, tidak tolak kata hadis daripada rawi itu dhaif, tak boleh terima dan sebagainya, tidak ada. Dan Imam Bukhari sendiri kata berkenaan dengan Abdullah bin Muhammad bin Aqil tu, kata huwa muqaribul hadis. Muqaribul hadis maksudnya hadisun yuqaribu haditha ghairihi. Hadis datang daripada rawi saduq tadi Abdullah bin Muhammad bin Aqil tu dekat dengan hadis daripada rawi-rawi siqah. Maknanya Imam Bukhari boleh terima. Sebab tu muhaddisin kata dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari dah masukkan hadis daripada rawi mutakallam fih, rawi dipertikai berkenaan dengan ingatan rawi itu. Hadis itu datang dalam sanad itu ada rawi mutakallam fih itu sebanyak 80 orang rawi. Daripada sebanyak 80 orang rawi, Imam Bukhari menerima hadis masuk dalam Sahih Bukhari. Maknanya rawi itu dipertikai. Ingatan dia tu, setengah kata ingatan dia kurang, setengah kata bukan dia tu kurang ingatan, orang anggap begitu. Maknanya ada khilaf begitu. Jadi mungkin Imam Bukhari juga kira rawi itu bagi dia tidak ada masalah. Rawi itu kata kurang ingatan ni, Imam Bukhari pun mungkin kira itu anggapan orang saja, rawi itu sebenarnya bukan begitu. Sebab tu Imam Bukhari ambil riwayat daripada rawi mutakallam fih seramai 80 orang rawi dianggap mutakallam fih tu. Imam Bukhari ambil riwayat daripada mereka masuk dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim pula masuk riwayat daripada rawi mutakallam fih seramai 160 orang. Banyak hadis masuk dalam Sahih Muslim. Jadi itu cara daripada imam mu'tabar, Imam Bukhari, Imam Muslim begitu, termasuk Imam Tirmizi juga begitu. Jadi kita kena ambil kira cara mereka. Jangan mudah-mudah rawi itu kurang ingatan, hadis ni dhaif sama palsu, tolak hadis ni. Jangan cara begitu. Itu cara tak betul. Cara untuk bawa sekarang ni merosakkan ilmu hadis dan menyingkir banyak hadis dhaif, kiranya boleh amal hadis-hadis tu. Salah bawa cara tu. Haddatsana Ali bin Nasr bin Ali qala akhbarana Muhammad bin Abbad al-Hunai qala akhbarana Ali bin al-Mubarak an Ayyub as-Sakhtiyani an Khalid bin Durayk an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman li ghairillah. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa mempelajari ilmu tujuannya selain daripada Allah, bukan mencari keridaan Allah, ataupun arada bihi ghairallah, dia menghendaki
dengan mempelajari ilmu itu menghendaki selain daripada Allah, maksudnya nak cari dunia dan kemasyhuran dan sebagainya selain daripada keridaan Allah, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menetapkan tempat duduk dia di dalam neraka. Babun fil hissi ala tablighis sama'i. Bab ini memberi galakan untuk menyampaikan apa yang dengar tu, apa yang dengar hadis-hadis perlu menyampaikan balik kepada orang lain. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Syu'bah qala akhbarani Umar bin Sulaiman min waladi Umar bin al-Khattab qala sami'tu Abdurrahman ibn Aban ibn Uthman yuhaddithu an abihi qala kharaja Zaid bin Thabit min 'indi Marwan nisfan nahari. Zaid bin Thabit keluar dari sisi Marwan pada waktu tengah hari, nisfun nahar. Qulna ma ba'atha ilaihi hadhihi as-sa'ata illa li syai'in yas'aluhu anhu. Kami kata tidak ada yang mengutus kepadanya pada saat ini, saat panas waktu tengah hari begini, kecuali untuk sesuatu dia hendak tanya sesuatu perkara itu daripadanya, daripada Marwan. Faqumna fasa'alnahu, maka kami pun bangun berdiri, kami tanyakan dia. Faqala na'am sa'alna an asya'a sami'naha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Thabit kata, ya, kami hendak tanya tentang beberapa perkara yang mana kami dengar perkara-perkara itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu ra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighahu ghairahu. Naddarallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyerikan muka seseorang yang dengar hadis daripada kami, maknanya yang dengar daripada kami, maksudnya yang dengar daripada Rasulullah SAW ni sahabat-sahabat, fahafizahu, kemudian yang dengar tadi dia memelihara, hafal hadis tu, hatta yuballighahu ghairahu, hafal ingat hadis tu sehingga dia boleh sampaikan hadis tu kepada orang lain selain daripada dia. Farubba hamili fiqhin, fiqhin ay ilmin, kebanyakan pembawa ilmu, ila man huwa afqahu minhu, biasanya dia bawa kepada orang yang lebih memahami daripadanya. Maksudnya rubba hamili fiqhin, orang yang membawa kefahaman agama fiqh, dia boleh jadi faqih tapi dia tidak akan jadi afqah.
dia akan bawa hadis tu, fahaman tu kepada orang lebih faham daripada dia, supaya orang itu, orang lebih faham itu boleh mengeluarkan maksud-maksud daripada apa yang dia sampaikan itu. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqihin, dan kebanyakan pembawa ilmu, pembawa fiqh, kefahaman hadis tu bukan dia tu faqih. Jadi maksudnya rubba hamili fiqhin, hamilu fiqh ni maksudnya rawi al-hadis, rawiul hadis, riwayat hadis tu ilam. Jadi kebanyakan hamil fiqh, rawi hadis, laisa bifaqih, dia tu tidak menjadi faqih. Faqih ni mujtahid yang boleh mengeluarkan hukum daripada hadis. Jadi rawi hadis, dia riwayat hadis kepada orang lain, tapi kefahaman terhadap hadis tu tidak ada cukup-cukup dengan dia. Kadang dia riwayat hadis tu sampai kepada orang yang lebih faham daripada dia. Jadi rawi hadis ni sampaikan hadis kepada orang boleh ijtihad keluarkan hukum. Seperti mana kisah Imam Amash dan Imam Abu Hanifah. Imam Amash dia hamilu fiqh, rawi hadis, dia pandai hafal hadis, riwayat hadis. Dia yang sampaikan hadis-hadis kepada Imam Abu Hanifah. Imam Amash ni tu guru Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menerima riwayat daripada Imam Amash. Ada satu ketika Imam Amash dan Imam Abu Hanifah ada dalam satu majlis. Ketika itu orang aju soalan kepada Imam Amash. Murid dengan tok guru ada dalam majlis. Orang tanya tok guru lah. Tanya Imam Amash. Imam Amash tak boleh nak jawab. Ketika itu Imam Amash serah Imam Abu Hanifah jawab. Suruh murid dia jawab. Kalau kita nak serah ke murid jawab, kita tak boleh jawab pun. Kita kata saya sangka, saya ingat begini, pakai tembak gitu. Kalau serah murid jawab, jatuh standard kita. Jadi imam-imam dulu tidak ada sikap seperti itu. Ikhlas mereka, jaga amanah ilmu. Bukan nak jaga imej sendiri. Jadi serah Imam Abu Hanifah jawab. Imam Abu Hanifah jawab serta-merta, jawab selalu. Jadi Imam Amash heran. Dia pun tak boleh jawab. Imam Abu Hanifah pula jawab cepat, jawab selalu. Imam Amash tanya murid dia, Imam Abu Hanifah, kau dapat daripada sumber mana jawapan ini? Imam Abu Hanifah pun baca hadis-hadis yang dia keluarkan hukum bagi jawapan tu. Imam Amash kata, cukup. Aku, jadi bila Imam Abu Hanifah baca, dia pun dah ingatlah hadis-hadis dia yang sampaikan Imam Abu Hanifah. Imam Amash kata, cukup. Aku riwayat kepada engkau dalam masa 100 hari punya hadis-hadis, engkau nak baca habis dalam satu majlis. Cukup dah. Jadi, cuba kita tengok di sini. Siapa hamilu fiqh yang sebut dalam hadis tu? Siapa afqahu minhu tu? Maknanya gambaran daripada kisah tadi, Imam Amash ni hamilu fiqh, rawi hadis. Dia riwayat hadis kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni orang afqahu minhu, lebih memahami daripada hamil fiqh tu. Jadi daripada situlah ulama muhaddisin kata
muhaddis dengan mujtahid. Hamilu fiqh ni muhaddis, dia riwayat hadis. Afqah ni mujtahid, dia boleh keluarkan hukum daripada hadis. Jadi daripada situ imam hadis, muhaddisin, kumpulan muhaddisin kata muhaddis dengan mujtahid tidak sama kedudukan. Darajat mujtahid ni lebih tinggi daripada darajat muhaddis. Muhaddis ni hanya dia hafal hadis, riwayat hadis, tahu darajat kedudukan hadis. Itu muhaddis. Mujtahid ni dia faham maksud hadis, boleh keluarkan hukum daripada hadis. Dia dah sampai darajat ijtihad. Jadi bila kata muhaddis, tidak semestinya dia tu mujtahid. Dia tak mampu, tidak ada darjat ijtihad dengan dia, hanya boleh riwayat hadis yang dia dah hafal tu, itu muhaddis. Bila kata muhaddis, tidak akan jadi mujtahid. Bila kata mujtahid, mesti dia tu muhaddis. Kalau dia tidak pandai hadis, tidak tahu ayat Quran, daripada mana dia nak ijtihad keluar hukum? Bukan daripada buku-buku dongeng, baca tu keluar hukum, bolehkah? Tak, mesti daripada dia faham dah Quran Sunnah tu, daripada situ dia keluarkan hukum tu. Jadi gambaran daripada hadis ni dapati muhaddis tidak semestinya mujtahid. Bila kata mujtahid, mesti dia tu muhaddis. Sekarang ni muhaddis pun tak sampai peringkat muhaddis lagi, tunjuk gaya lebih pandai pada mujtahid. Itu orang sekarang ni. Kalau kira orang tu dah belajar hadis, dah tahu maksud-maksud Quran, dah pandai hadis, kalau dah jadi mujtahid, kenapa Imam Amash tak jadi mujtahid seperti anak murid dia Imam Abu Hanifah tu? Tengok di situ. Ni ijtihad ni bukan kita boleh usaha cari. Kita usaha, kita cari nak dapat kebolehan ijtihad, kita boleh cari, tidak. Ini pemberian daripada Allah kepada orang tertentu. Di kalangan sahabat pun, sahabat yang dengar ayat Quran dan hadis terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah semua sahabat jadi mujtahid belaka? Tak. Di kalangan sahabat pun yang dianggap mujtahid ni hanya ada lebih kurang 135 orang. Sahabat ni berapa ramai? Ratusan ribu sahabat. Dalam tu boleh bilang 135 orang sahabat ada pada peringkat mujtahid di kalangan sahabat. Apalagi kita belajar mau jadi mujtahid selalu, kritik Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, macam-macam. Macam kita ni dah lebih pandai daripada imam mazhab tu. Itu masalah sekarang ni. Ini panggil penyakit tak kenal diri. Diri sendiri tak kenal. Duk mana muhaddis ke mujtahid, ataupun belum sampai peringkat muhaddis. Muhaddis tu kira rendah sekali. Banding dengan imam mazhab tu jauh lagi. Kita ni muhaddis pun tak. Kalau muhaddis betul. Muhaddis ni apa mana? Orang selalu hadas, selalu tak ada wudu. Muhaddis dah. Kalau syekhul hadis, bolehkah kita ni? Tak. Kalau syekhul hadas, mungkin. Syekhul hadis tu jauh lagi. Syekhul hadas tu ialah muhaddis, dah juga. Kalau muhaddis, boleh. Jadi dua-dua sama, syekhul hadas dengan muhaddis ni selalu tak lekat wudu. Dia kentut semacam kah? Dia batal wudu semacam. Macam tu.
Boleh. Muhaddis ni sekurang-kurangnya 10,000 hadis. Mesti hafal. Sekali dengan sanad dan ilmu tentang hadis ni ada cukup dengan dia. Itu baru muhaddis. Hafizul hadis tinggi pada muhaddis. 100,000 hadis dah hafal. Sekali dengan sanad seperti Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang syarah Bukhari itu, Hafiz Jalaluddin Sayuti yang tulis tafsir Jalalain, tafsir Ad-Durrul Mansur, Hafiz Ibn Katsir yang tulis tafsir Ibn Katsir, Hafiz Zahabi, guru dengan Imam Hafiz Ibn Katsir, murid-murid Imam Ibn Taymiyah. Tapi dah pisah daripada turun. Jadi itu hafizul hadis, tinggi pada tu hujjah. 3,000 hadis hafal. 300,000. Yang tadi 100,000. Hujjah ni 300,000 hadis hafal. Tinggi pada tu hakim yang menguasai semua bidang ilmu. Hafal hadis pun banyak. Itu peringkat muhaddisin. Tinggi pada tu peringkat mujtahid. Ashabul tamyiz, ashabul tarjih, mujtahid fil masail, mujtahid mutlak. Itu imam mazhab di situ. Yang muhaddis di mana? Cuba kita letak mujtahid ni tinggi, imam mazhab ni mujtahid, letaklah atas langit, tinggi darjat. Muhaddis ni rendah, cuba letak atas muka bumi lah cukup. Kita muhaddis dengan Syekhul Hadas ni letak mana? Tak ada tepat dah, atas muka bumi ni masuk bawah tanah. Senang situ, senyap situ. Kalau letak atas muka bumi ni bising. Imam Syafi'i tak betul, Imam Abu Hanifah salah, bunyi macam-macam. Baik bagi masuk bawah tanah. Situ senang, tak bunyi dah. Itulah kita tak kenal diri. Muhaddis peringkat bawah sekalipun kepandaian kita ni tak sampai lagi. Tapi kita ada belagak macam kita ni duduk atas kepala imam Pak Mazhab tu. Tengok sana Imam Syafi'i tak betul, tengok ini Imam Abu Hanifah salah. Sedap dia. Tengok-tengok dia tu bunyi yang pakar hadis. Syekhul hadis pun dah lagi, muhaddis pun dah lagi. Kalau Syekhul hadas, muhaddis, boleh layak. Tapi masalahnya itulah, tak kenal diri, duk belagak. Itu menimbulkan banyak masalah. Wa fil babi an Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Jubair bin Mut'im wa Abi Darda wa Anas. Hadis Zaid bin Thabit hadisun hasan. Hadis kita baca berkenaan dengan hamilu fiqh dengan afqah. Daripada hamil fiqh tu hadis hasan. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud anba'ana Syu'bah Amirul Mu'minin fil hadis an Simak bin Harb qala sami'tu Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud yuhadditsu an abihi. Abdurrahman riwayat daripada ayah dia iaitu Abdullah bin Mas'ud qala. Abdullah bin Mas'ud kata, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu ra'an sami'a minna syai'an fabalaghahu kama sami'ahu wa rubba muballaghin aw 'amin sami'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyerikan muka seseorang yang dengar sesuatu ataupun dengar hadis dari kami, kemudian dia sampaikan balik hadis tu, apa yang dia dah dengar tu, seperti mana dia dengar hadis tu, dia sampaikan balik pada orang lain.
Farubba muballighin, kebanyakan muballigh yang dah disampaikan hadis. Au'a ay ahfazu, lebih hafal, lebih mengerti, min sami'in, daripada yang dengar tu. Yang dengar hadis tu kemudian dia sampaikan kepada orang lain, itu maksudnya rawi hadis, muhaddis lah dia. Riwayat hadis tu, dia riwayat tu sampai mana? Sampai kepada muballigh yang dah disampaikan. Jadi muballigh ni kadang lebih mengerti daripada yang dengar. Jadi tengok sahabat-sahabat dengar hadis daripada Rasulullah SAW, sami, ada sahabat yang hafal hadis, dia pun tidak sampai peringkat mujtahid, tapi dia dah hafal hadis-hadis tu, dia boleh riwayat balik. Jadi sahabat tu sami ke muballigh. Sahabat ni sami, dengar hadis daripada Rasulullah SAW, kemudian dia sampaikan balik kepada, ambillah seorang Imam Abu Hanifah, sebab dia jumpa 3-4 orang sahabat. Jadi mungkin Imam Abu Hanifah ni muballigh yang dah disampaikan hadis daripada sami, sahabat yang dengar tu. Jadi kemungkinan yang sahabat sampaikan hadis kepada Imam Abu Hanifah ni sahabat biasa, tidak sampai peringkat mujtahid. Imam Abu Hanifah ni dah sampai peringkat mujtahid, dia ni lebih faham. Jadi di kalangan sahabat lebih faham daripada Imam Abu Hanifah, sahabat-sahabat yang dah sampai peringkat mujtahid tu. Tapi mungkin ada sahabat yang hafal hadis sahaja, riwayat boleh, tapi kefahaman tidak sampai peringkat faqih, tidak sampai peringkat mujtahid. Kalau ada apa-apa masalah dalam apa yang dia dah hafal tu, ketika dia tak faham, dia juga kena rujuk kepada mujtahid di kalangan sahabat tu. Jadi cuba kita bayang di sini, sahabat yang dah sampaikan hadis kepada Imam Abu Hanifah contoh, ataupun sama-sama tabi'i khibar. Ada tabi'i lain riwayat kepada Imam Abu Hanifah. Jadi yang riwayat tu, rawi hadis tu, hanya dia pandai riwayat saja, tak sampai peringkat boleh ijtihad hukum. Tapi Imam Abu Hanifah muballigh yang dah disampaikan hadis tu, dia ni lebih mengerti daripada yang riwayat hadis kepada dia. Contoh seperti tadi Imam Amash dengan Imam Abu Hanifah. Itulah maksud daripada hadis dan gambaran, lebih kurang begitu. Tapi walau macam mana pun sahabat yang rawi hadis tidak sampai peringkat mujtahid, bila sampaikan hadis tu kepada Imam Abu Hanifah, dia ni dah sampai peringkat mujtahid, boleh keluarkan hukum. Walaupun begitu, darajat di antara sahabat dan Imam Abu Hanifah jauh beza, sebab itu sahabat. Imam Abu Hanifah ni bukan sahabat, cuma kebolehan ijtihad tu Allah bagi kepada dia. Jadi itulah maksud rubba muballighin au'a min sami'in, kebanyakan muballigh dah disampaikan hadis pada dia, au'a au ahfazu, lebih menghafaz ataupun lebih mengerti daripada yang dengar tu, dengar hadis tu. Hadza haditsun hasanun sahihun.
babun fi ta'zimil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini membesarkan tentang pembohongan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش قال أخبرنا عاصم عن زر عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membohongi ke atas aku dengan sengaja, maka hendaklah dia itu menetapkan ataupun mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi hadis ini mengugut kepada kita supaya tidak nisbah bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda tu, ada orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maknanya itu pembohongan. Kadang orang ni dia sendiri buat cerita kemudian nisbah kepada Rasulullah, seolah-olah Rasulullah SAW lah bersabda macam tu. Itu panggil hadis palsu. Orang buat hadis palsu ni tempat duduk dia di neraka. Yang riwayat tu lain, yang buat palsu tu lain, tak sama. Yang buat palsu ni dia buat jumlah dia sendiri, kemudian jumlah tu dia nisbah kepada Rasulullah. Kata-kata dia tu dia kata qala Rasulullah. Itu bohong, buat riwayat bohong. Meriwayatkan hadis palsu, itu lain. Itu bukan orang buat hadis palsu. Dia riwayat hadis palsu tu. Jadi riwayat hadis palsu ni hukum dia haram. Langsung tak boleh. Tapi kalaulah mau riwayat juga boleh, syaratnya mesti bagi tahu ini adalah hadis palsu. Itu cara dia. Jadi orang buat hadis palsu ni dosa dia begitu besar. Di zaman dulu, selepas daripada wujud Imam Abu Hanifah, ada Nuh bin Abi Ismah. Dia ni buat hadis-hadis palsu banyak berkenaan dengan kelebihan baca Quran. Bila orang tanya, bila dah tahu dia ni buat begitu, hadis palsu tu, bila orang tanya dia jawab apa? Dia kata ramai orang tidak baca Quran, tidak tilawah Quran. Orang suka baca Maghazi Ibnu Ishaq. Sebab dalam tu ada kisah-kisah peperangan Rasulullah, sahabat-sahabat. Jadi menariklah baca kisah-kisah begitu. Dan juga orang baca fiqh Abi Hanifah. Dia sibuk baca cerita perang dan fiqh Abu Hanifah. Tak ada orang nak baca Quran. Jadi dia pun buat hadis palsu kelebihan baca Quran. Banyak ayat dia sendiri, dia nisbah nama Rasulullah. Dia tulis, lepas tu dia kata, qala Rasulullah. Cara begitu. Jadi bila orang Faisal dia tanya setelah timbul cerita sunnah dia ni, adakan hadis palsu, dia jawab apa? Dia kata orang ramai tidak tumpu nak baca Quran. Dia sibuk dengan baca fiqh Abi Hanifah dan Maghazi Ishaq. Itu dia nak alih tumpuan orang ramai daripada baca
kitab-kitab sirah Ibn apa nama Al-Ghazi Ibn Ishaq dan Fiqh Abu Hanifah tu nak palingkan kepada Al-Quran. Niat dia comel tapi perbuatan dia salah. Jadi tetap kira salah. Hadis-hadis daripada dia tu kira hadis palsu. Dan muhaddisin kata hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan yang Nuh bin Abi Ismah buat tu Imam Baihaqi dia tersilap masuk dalam kitab tafsir Baihaqi dia di bawah setiap akhir surah tu ada memasukkan kelebihan tentang surah tu. Itu hadisin kata riwayat daripada Nuh bin Abi Ismah tu palsu tu, jadi tersilap masuk. Katanya hadisin bersirin kajian daripada mereka. Haddatsana Ismail bin Musa Al-Fazari bin Benatis Suddi qala akhbarana Syariq bin Abdullah an Mansur bin al-Mu'tamir an Rib'i bin Hirash an Ali bin Abi Talib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sayyidina Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya yalijun nara yaliju ayyadkhulu. Jangan kamu membohongi ke atas aku, maksudnya jangan adakan apa-apa kataan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda itu. Fa innahu man kadzaba alayya yalijun nar. Kerana orang yang mendustakan, membohongi atas aku, yaliju ay yadkhulun nar, akan masuk neraka. Ni ubutan dan memberi peringatan begitu tegas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil babi an Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Zubair wa Sa'id bin Zaid wa Abdullah bin Amr wa Anas wa Jabir wa Ibn Abbas wa Abi Sa'id wa Amr bin Abbasata. Baqaya Bakan Abbasata wa Uqbah bin Amir wa Muawiyah wa Buraidah wa Abi Musa wa Abi Umamah, ramai riwayat, wa Abdullah bin Umar wal Munkar wa Ausis Thaqafi, ramai riwayat hadis ni. Hadis Ali bin Abi Talib hadisun hasanun sahihun. Hadis Ali bin Abi Talib ni hadis bab tu Imam Tirmizi kata hadis sahih. Qala Abdurrahman bin Mahdi, Imam Abdurrahman bin Mahdi, dia tu Imamul Jarhi wa Ta'dil juga. Apa dia kata? Mansur bin al-Mu'tamiri asbatu ahli al-Kufah. Mansur bin Mu'tamir, dia tu
asbat, yang paling sabat, yang paling teguh dalam ilmu hadis, meriwayatkan hadis di antara penduduk Kufah. Qala Waki' bin al-Jarrah kata lam yakdzib Rib'i bin Hirash fil Islami kizbatan. Waki' bin al-Jarrah, dia bagi sokongan Rib'i bin Hirash tidak membohongi dalam Islam setelah dia memeluk agama Islam. Kizbatan, sekalipun pembohongan itu, maknanya setelah dia masuk Islam itu sekalipun tidak ada dia bohong itu. Haddatsana Qutaibah qala akhbarana Laits bin Sa'd an Ibn Shihab an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya hasibtu annahu qala muta'ammidan hal yatabawwa baitahu minan nar. Sesiapa membohongi ke atasku, kata sabda Rasulullah SAW, rawi Anas bin Malik kata hasibtu annahu, ai azunnu, aku sangka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda muta'ammidan, maknanya man kadzaba alayya muta'ammidan, hasibtu annahu qala muta'ammidan, aku hitung, aku bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda muta'ammidan hal yatabawwa baitahu minan nar, rumah kediaman dia tetaplah di neraka. Hadza haditsun hasanun gharibun sahihun min hadzal wajhi, melalui tarik ni hadis dianggap hasan, gharib, sahih. Tiga nama. من حديث الزهري عن أنس بن مالك وقد روي هذا الحديث من غير وجه، أي من غير طريق واحد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan hadis ni bukan satu tarik, min ghairi wajhin, maksudnya bukan satu tarik. Kalau bukan satu tarik, maknanya bal min tariqin adidah, bahkan daripada banyak tarik. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah seperti ini hadis diriwayat bukan satu tarik ini sahaja daripada Nabi, maksudnya datang dengan banyak sanad. Itu seolah-olah Imam Tirmizi dah pun dia dengan kata-kata dia tu waqad ruya hadzal haditsu min ghairi wajhin, tu maknanya ada lagi banyak sanad riwayat hadis ni. Jadi daripada situ dah isyaratnya Imam Tirmizi urusan dia, kerjaan dia menaikkan darajat hadis. Jadi bila ada banyak sanad,
bukan satu tarik saja min ghairi wajhin, tidak satu wajah, satu tarik saja bermakna ada lagi tarik lain, sanad lain. Jadi bila banyak sanad membantu satu sama lain, kedaifan ada pada sanad tu dah hilang. Itu maksud min ghairi wajhin tu. Bukan satu tarik saja di riwayat hadis ni bermakna banyak tarik. Jadi apa makna min ghairi wajhin? Ay min ghairi tariqin wahidin bal min tariqin adidah. Bukan satu tarik saja, banyak tarik, banyak sanad datang hadis ni. Jadi dengan adanya banyak sanad tu bermakna dia boleh menampung kedaifan hadis daif tu. Babun fi man rawa hadisan wa huwa yura annahu kadhib. InsyaAllah tersambung panjang hadis ni.